Salam sejahtera. Puisi Nusantara bersiaran sekali lagi menemui anda. Dan kali ini kita akan berteromba. Teromba merupakan susunan adat atau ungkapan berirama mengenai panduan kehidupan. Adat yang saya maksudkan di sini ialah adat Minangkabau yang diamalkan dalam masyarakat di Negeri Sembilan yang popular dengan adat berpatih. Teromba dipersembahkan dalam bentuk puisi yang dikenali sebagai puisi adat. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Faham sesuai benar seukur, bulat segolek pipih selayang. Rundingan jangan selisih, muafakat jangan bercanggah. Tuan pada sekata, berani pada seia. Berat sama dipingkul, ringan sama dijinjing. Yang tak ada sama dicari, sama sakit, sama senang. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama turuni, sama mengayun, sama selangkah. Jika kabar baik diberitahu, jika kabar buruk serentak didatangi. Jika jauh ingat mengingati, jika dekat temu menemui. Dapat sama laba, hilang sama rugi. Itulah tadi sebuah teromba yang bertajuk Tolong Menolong. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai puisi teromba ini, marilah kita dengar ulasan daripada tokoh tetap iaitu Encik Roslan Madun. Teromba ialah puisi bebas yang tidak terikat. Jumlah baris dalam satu rangkap juga tidak tetap. Misalnya, rangkap pertama mengandungi 15 baris, rangkap kedua 17 baris, rangkap ketiga 20 baris. Dan begitulah seterusnya. Manakala jumlah perkataan dalam satu baris juga tidak tetap, kerana ia puisi bebas seperti yang saya sebutkan di atas. Manakala rimanya juga, rima teromba dia tidak seperti pantun atau syair. Kalau pantun rima dia A B, manakala syair rima dia A. Dan teromba dia tidak mempunyai rima yang tertentu. Itu sangat jelas dalam teromba. Manakala jenis-jenis teromba ada banyak misalnya teromba merisik dalam adat istiadat perkahwinan, teromba persefahaman dan tolong menolong, teromba adat sebenar adat, dan banyak lagi lah. Banyak sekali jenis-jenis teromba atau tajuk-tajuk teromba yang telah diwariskan kepada kita. Fungsi dan peranan teromba untuk memberikan kita panduan, panduan untuk hidup bermasyarakat melalui adat, kerana hidup kita bersendikan adat serta undang-undang yang telah dibentuk. Itu peranan dia. Manakala fungsi-fungsi yang lain termasuklah untuk melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni dalam kalangan masyarakat majmuk, dan juga untuk membina sebuah masyarakat yang berestetika tinggi. Itu penting. Selain daripada itu, ialah untuk mengekalkan norma-norma dalam masyarakat kita yang telah diwujudkan berkurun-kurun lamanya. Itu antara beberapa fungsi dan peranan teromba dalam masyarakat kita. Jadi bagi tujuan pelestariannya, teromba boleh dipersembahkan dengan kreativiti masing-masing. Tidak saja membaca seperti sajak atau seperti puisi-puisi yang lain. Ia boleh didendangkan dengan iringan muzik. Dengan cara itu, teromba akan lebih mudah sampai ke dalam masyarakat. Malah mungkin ia akan diminati terutama oleh generasi muda pada hari ini. Itulah tadi ulasan mengenai teromba daripada Encik Roslan Madun. Sekarang marilah kita saksikan persembahan nyanyian yang liriknya berasaskan teromba daripada Siso Korpatasa dan Fauziah Marani dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Tetap buluh dipilih-pilih, tetap buluh dipilih-pilih,
adat berpatih. Sungguh hebat adat berpatih. Bagaikan bulan di pagar bintang, bagaikan bulan di pagar bintang. Walau rumpun mati terlapah, walau rumpun mati terlapah, Akarnya tidak mahu tenggelam, akarnya tidak mahu tenggelam. walau laut menjadi marah, walau laut menjadi marah. Semangat berada, janganlah padam. Semangat berada, janganlah padam. Kalau cari pokok berbuah, kalau cari pokok berbuah, Pucuknya lebat, dahan berdaun. Pucuknya lebat, dahan berdaun. kalau cari bangsa bertuah, kalau cari bangsa bertuah, Duduk berada, tegak bersantun. Duduk berada, tegak bersantun. muka pedang belakang pedang, muka pedang belakang pedang. Pedang berhulu si gading gajah, pedang berhulu si gading gajah. Sehilang dua terbilang, sehilang dua terbilang. Pantanglah kita berpaling tada, pantanglah kita berpaling tada. Hai semua, saya Faris Atras, pengusaha syarikat pembersihan. Sebagai ahli perniagaan dan juga majikan, saya amat menantikan untuk kita semua divaksinasi. Vaksinasi sebenarnya dapat menjana semula ekonomi yang terjejas akibat PKP. Dengan ekonomi yang baik, secara tidak langsung memberi peluang pekerjaan kepada lebih ramai lagi. Oleh itu, buat pilihan bijak dengan vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. National Artistic Gymnast. Due to the COVID-19 pandemic, I am unable to compete for now. As athletes representing Malaysia, we just want to make Malaysia proud. But any form of sporting competition is unlikely now unless we all get vaccinated. I plan to be. And I encourage everyone else to do the same. Listen to your medical experts. The vaccine isn't just crucial for us alone. It protects everyone around us. Lindung diri, lindung semua. Kerajaan juga bersetuju untuk memberikan diskaun khas bil elektrik sebanyak 10% bagi tempoh Januari hingga Mac 2021 kepada 6 sektor perniagaan di seluruh negara. Di samping itu, rebat elektrik diberikan
pada semua pengguna TNB, domestik dan bukan domestik, pada kadar 2 sen setiap kilowatt per jam, iaitu bersamaan penurunan bil elektrik sehingga 9% bagi tempoh 6 bulan mulai 1 Januari sehingga 30 Jun 2021. Itulah tadi persembahan daripada Siso Kropatasa dan Fauziah Mahrahni. Sekarang sampailah kita ke segmen Tokoh Jemputan. Tokoh jemputan kita pada kali ini ialah Datin Paduka Siti Hajar Raihan, seorang pengkaji teromba dan pakar busana Melayu tradisional. Apa khabar Datin? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke rancangan Puisi Nusantara. Terima kasih, Syafa. Baik Datin, boleh ceritakan sedikit latar belakang ataupun sejarah awal teromba di Negeri Sembilan? Teromba adalah himpunan kata-kata adat yang disampaikan dalam bentuk puisi, pantun, syair, seloka, pepatah petitih dan lain-lain lagi. Teromba ni berasal dari Minangkabau, tapi di sana disebut sebagai tambo. Diwarisi turun-temurun melalui majlis perbincangan adat, majlis meminang dan adat perkahwinan. Kalau begitu Datin, apakah pengajaran atau falsafah di sebalik teromba? Teromba memberi pengajaran kepada kita supaya berbudi bahasa yang halus, beradab, bersopan, santun, dan dalam teromba ada menyatakan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Dan jika dalam Al-Quran tu ada menyebutkan tolong-menolong, bantu-membantu, dan terombanya ada seperti ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, hati kuman sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Jadinya dari segi fungsinya pula ya, apakah teromba ini sama fungsinya dengan puisi-puisi yang lain, sama ada dia memberikan pengajaran atau kebaikan kepada masyarakat? Fungsi teromba memberi pendidikan peraturan hidup. Biasanya kata-kata teromba merujuk pada ayat Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Mudassir ayat yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim, wasiyya baka fatahir, bersihkanlah pakaianmu. Kenapa Allah perintahkan bersihkan pakaian? Apakah yang kita pakai sekarang? Apakah budaya kita? Di mana jati diri Melayu? Sebab kita mengagungkan budaya asing, kita bangga dengan budaya luar hingga kita lupa pada budaya kita sendiri. Datin, saya dapati bahawa tidak ramai pengamal teromba pada masa sekarang. Jadinya, apa pandangan Datin mengenai perkara ini? Teromba adalah sastra lisan. Sekarang, pengamal teromba dalam bentuk lisan sudah pupus, sudah tak ramai. Di mana-mana majlis perkahwinan contohnya, sudah kurang mengamalkan teromba. Jadinya apa pandangan Datin sendiri dalam pelestarian teromba untuk generasi kita akan datang? Teromba ni patut dibengkelkan. Di sana kita boleh belajar macam mana nak membaca, macam mana nak mengamalkannya, macam mana nak kita nak praktikkan semua tu dalam adat. Dan teromba ni bukan untuk adat pepatih dan Minangkabau sahaja. Dia merangkumi semua Melayu Nusantara. Selain dari buat bengkel, kita boleh buat pertandingan dan elok masuk ke sekolah-sekolah. Kita mengajar anak-anak muda ni apa itu teromba. Jadinya menurut Datin, pertandingan itu satu kaedah ataupun medium yang penting ya? Yes. Sebagai satu pelestarian teromba dalam masyarakat kita. Ya, betul Syafa. Baik Datin, sebagai pengamal dan pengkaji teromba, bolehkah Datin ceritakan sedikit pengalaman Datin sendiri dalam teromba? Ya, saya ada pengalaman di Kota Setia, Perak. Saya hadir ke majlis perkahwinan. Di situ tak ada acara yang cantik ke kan, tapi saya beritahu DJ apa kata
hari ni kita cerita tentang teromba, baca teromba. Dia kata, saya tak pandailah adat pepatih. Saya tak tahu adat pepatih. Saya terangkan, teromba bukan hak milik adat pepatih dan Minangkabau. Teromba adalah milik Melayu Nusantara. Contohnya, ke Bukit sama didaki, ke Lurah sama dituruni. Dan dia berkata, wah, saya dah lama tak dengar perkataan tu. Dah lama dah tak dengar perkataan lama-lama ni. Okey, kalau begitu, mari kita sampaikan teromba hari ini. Dan hari itu, pada majlis tu, suami saya, Datuk Rosli, menyampaikan teromba dan mendapat sambutan yang hebat. Masya Allah. Jadinya itu kali pertama masyarakat di Perak mungkin pernah mendengar teromba ni, ya, Tin? Ya, betul. Dan mereka sebenarnya berkeinginan sangat belajar tentang teromba. Dan di sini saya minta semua akan mengambil tahu pasal teromba. Baik, Datin, untuk menarik minat generasi muda ni, bolehkah persembahan teromba ini dikreatifkan? Ya, teromba boleh dinyanyikan untuk menarik anak-anak muda mula menggemari teromba. Boleh didendangkan dalam bentuk apa lagu sekalipun. Jadinya tidak ada batasan irama yang tertentu untuk mendendangkan teromba ni, ya? Boleh semata-mata untuk menarik anak muda menggemari bidang ni. Terima kasih, Datin, kerana sudi berkongsi maklumat bersama saya. Sama-sama, Syafa. Tapi sebelum tu saya nak berpesan, kalaupun harimau di dalam perut, keluarkan kambing sahaja. Puncak kesabaran adalah diam, puncak kekuatan adalah senyum. Terima kasih, Datin. Itulah tadi temu bual saya bersama Datin Paduka Siti Hajar Raihan. Sebagai khazanah warisan, ya, kita lihat bahawa sesuatu produk itu perlu ada pengamalnya. Barulah ia dilihat sebagai satu warisan, sama ada ia warisan yang berpanjangan ataupun warisan yang mati. Dalam konteks amalan ini juga dilihat adanya improvisasi dalam segi seni muziknya, seni tarinya. Dan ini termasuklah busana. Kalau dulu mereka hanya menggunakan baju biasa, tapi sekarang kerana adanya unsur estetika itu, maka ia dimeriahkan lagi dengan pakaian-pakaian yang berwarna-warni yang lebih contemporary, tapi tetap menjaga dan melihat kepada warisan Melayu. Maka itu bisa kata contoh sini adalah pemakaian tanjak ataupun dastar ataupun lilit kepala yang digunakan oleh pelbagai komuniti untuk memperlihatkan kelainan. Dan begitu juga dengan penggunaan kain tenun, kain sarung, baju Melayu, baju kurung, itu melihat kepada variasi. Dan ini juga telah dikembangkan dalam konteks seni muziknya. Peralatannya juga berubah. Kalau dulu hanyalah rabana, sekarang sudah dimasukkan dengan akordion, dan ada dimasukkan dengan biola dan juga mungkin keyboard. Melihatkan kepada muzik kontemporer itu telah memperkayakan dan memperindahkan seni warisan yang telah dipraktiskan sekian kurun dan telah diberikan satu nafas baru mengikut keadaan semasa. Dalam konteks warisan, kita melihat bahawa perlunya ada satu pendidikan warisan yang diterjemahkan sebagai satu hal yang boleh diberangkatkan oleh orang ramai ataupun massa dalam konteks yang lebih santai. Jadi dalam hal ini kita harus lihat bahawa pendidikan khazanah perlu diberikan tunjuk ajar kepada semua orang melalui kurikulum pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya sama ada ia diajarkan di sekolah-sekolah ataupun diajarkan di ruang publik, ruang awam. Dan ini memerlukan kepakaran. Dan yang lain hal-hal yang menimbulkan kesan-kesan estetik, misal kata bentuk suara, pakaian, make-up dan juga latar belakang. Dan itu juga sangat penting kerana sesuatu yang dianggap terlalu seni itu akan lebih menyerlah dan lebih dekat dengan masyarakat pengguna atau masyarakat yang ada di sekeliling. Dan inilah yang kita lihat bahawa kepakaran itu bukan hanya didokongi oleh pengamal tapi juga dalam konteks akademia, dalam konteks pendidikan perlu adanya imbangan di antara pengamal ataupun pendemonstrator dengan penteori dan juga para akademia untuk memperlihatkan bahawa khazanah ini perlu dilestarikan dan khazanah ini akan dapat diperpanjangkan dengan beberapa
status tertentu yang ditentukan oleh institusi tertentu sama ada di pihak kerajaan, swasta maupun pihak awam. Dan inilah yang kita lihat bahawa bila ada kesepaduan itu, ia akan menjadi lebih menarik dan lebih cantik dan boleh dilihat sebagai satu khazanah warisan yang berterusan dipraktikkan oleh sesebuah komuniti sebagai satu amalan budaya yang terpakai dan juga memperlihatkan, menjelaskan bahawa adanya kekayaan khazanah seni yang ada dalam sebuah komuniti itu yang boleh digambarkan sebagai salah satu daripada khazanah warisan Melayu yang unggul. Perkeso juga turut terlibat dalam pelaksanaan program ujian saringan COVID-19 ke atas pekerja asing yang berdaftar. Kos saringan akan ditanggung sepenuhnya oleh Perkeso di zon-zon merah bagi mengenal pasti kluster COVID-19 di tempat kerja. Untuk menyokong lebih banyak individu membuat ujian saringan pengesanan COVID-19 secara bersendirian, skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan pemeriksaan kesihatan penuh yang telah dinaikkan daripada RM500 kepada RM1,000 seperti diumumkan pada Belanjawan 2021 kini diperluaskan untuk meliputi bayaran ujian pengesanan COVID-19. Anda positif COVID-19 tetapi tidak bergejala atau bergejala ringan? Perlu menjalani pemantauan kendiri di rumah? Ikuti langkah kuarantin kendiri yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Duduk di bilik berasingan daripada ahli rumah yang lain. Lebih baik jika mempunyai kemudahan bilik air peribadi. Jika terpaksa berkongsi, pastikan bilik air dibersihkan atau disinfeksi setiap kali selepas digunakan. Pantau diri sendiri setiap hari untuk gejala. Hubungi 999 jika gejala anda bertambah teruk. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan pensanitasi tangan. Pakai pelitup muka dan pastikan penjarakan fizikal 1 hingga 2 meter dengan ahli rumah yang lain. Bersama putuskan rantaian COVID-19. Konti News. Informasi. Audio dan visual. Bergerak seiring masa. Melampaui generasi berganti teknologi. 24 jam sehari. Dari Konti Radio, kini kepaparan visual. Langsung di peranti kegemaran anda. Juga di kaca televisyen. Konti News, berita radio bervisual, platform berita terbaik anda. Hidup kita dikandung adat, mati kita dikandung tanah. Adat dipakai baru, kain dipakai usang. Mana yang elok dipakai kita, mana yang buruk kita lah buang. Lembar
jaga berlingkungan, undang berlintasan. Kalau duduk meraut ranjang, kalau tegak meninjau jarak, ke darat adat pepatih, ke laut adat temenggung. Kalau ke laut kita berterombat, kalau ke darat kita bersalah silat. Adat bersendi hukum, hukum bersendi kitab Allah. Adat bersendi hukum, hukum bersendi kitab Allah. Persembahan nyanyian oleh Siso Korpatasa sebentar tadi, Puisi Nusantara berakhir di sini. Kita telah pun mendengar banyak informasi mengenai puisi teromba ini daripada tokoh tetap dan tokoh jemputan. Sebagai sebuah puisi tradisi yang syarat dengan elemen pendidikan, kami di Puisi Nusantara mengharapkan agar puisi teromba ini dapat terus dilestarikan, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Semoga puisi teromba ini tidak lapuk ditelan zaman. Sekian dahulu daripada saya, Syafa'an Susara Silahuddin. Salam Puisi Nusantara.